Assalamualaikum. Boleh dengar kan suara cikgu? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Selamat pagi semua. Okey ya. Untuk kelas matematik kita ni, lepas ni semua kelas kalau kita buat live kita akan guna link yang ni lah. Link yang paling baru ni. Sebabnya cikgu nak bezakan antara setiap batch tu. Dan selain tu, cikgu tak buat directly live dekat YouTube. Sebab cikgu akan record dulu and then baru share dekat YouTube nanti. Sebab kalau cikgu record kat Google Meet ni, dia punya resolution tu cantik lagi. Nanti kalau contoh awak nak tengok balik, lagi senang. Okay. So hari ni kita masuk satu chapter baru. Chapter 8 which is lines and angles. Okay, so first kali introduction lah kepada lines and angles. Okay. So kalau dengan lines and angle ni, rasanya masing-masing dah tahu dah benda ni pasal apa kan. Lines tu adalah garisan. Angles tu sudut. Sudut mesti ada dua line. Okay, so yang pertama kita akan tengok congruency of line segment and congruency of angles. Okay, literal meaning of congruent is identical. Maksud mudah kepada congruent ni, dengar perkataan congruency, congruent macam terlalu bombastik kan. Tapi congruent ni istilah dalam maths yang bermaksud identical ataupun sama. The state being agreed to other thing. Maksudnya kita ada benda yang kita sama kepada sesuatu yang lain. Itu yang dimaksudkan sebagai congruency. Okay. Dalam konsep line ni, kita ada congruency of line segment. Bermaksud, kita tengok contoh ya. Kita ada straight line AB dengan CD. Kenapa ni ada huruf? Sebab kita bercakap mengenai line segment. Ada permulaan, ada starting point dengan end point. Ada permulaan dengan akhir. Jadi kita panggil dia sebagai line segment AB ataupun line AB. And then kita ada line CD. So dekat sini, both line segment AB and CD have same length. Okay, kita boleh nampak yang mana kita ada length yang sama panjang. Then AB and CD, the line segment AB and CD known as congruent line segment. So bila dia ada sama panjang, maka kita panggil dia sebagai congruent line segment. So benda ni apply juga kepada angles. Kita ada congruency of angles. Okay, sebagai contoh, kita ada angles M and O. M and O dengan PQR. Okay, both angles adalah 60 degree. Thus, ni cikgu salah tulis ni. Yang ni nanti betulkan ya. Cikgu bagilah nanti yang baru ni. Sepatutnya ni angles ni. Bukannya line ya. Bukannya line. Cikgu tersilap pula kat sini. Okay, sepatutnya ni lah. Angles MNO and PQR is known as congruent angles. Okay, so ni yang betul ya. Nanti betulkan ataupun cikgu akan share lah nanti slide yang baru ni. Okay, so line segment, kalau kita nak tulis line segment, dia mesti denote by capital letter. Mesti capital letter. P dengan Q ni bukan huruf kecil, mesti huruf besar. Kalau kita tahu panjang dia 3 cm, maka kita cakap lah PQ adalah 3 cm. So kita tahu line segment PQ adalah 3 cm. Itu cara tulis line segment. And untuk angle pula, angle denote by capital letter juga with the letter
at the angle. Bermaksud letter yang dekat bahagian angle ni. Kita boleh nampak ni A, B, C. So bahagian yang angle ni, itulah kita punya center. Itulah kita punya angle. So kita akan guna simbol ni. Hari tu OCAD ada buat kan. Siapa yang ingat dan siapa yang rasa betul, ni adalah simbol angle. Simbol angle macam ni. Okay, so kita panggil juga angle B ni adalah sebagai vertex. Bucu kan, vertex tu bucu. So, huruf yang dekat bucu tu akan jadi dekat center. Cuba perasan, kalau N kat tengah-tengah. Q pun kat tengah-tengah. Cuma cara tulis, awak boleh tulis ABC ataupun CBA. Boleh juga. So, angle ABC 45 degree lah dalam kes ni. Selain tu ada juga yang buat sebagai angle B sahaja. Sebab kita tahu vertex kita, sudut kita dekat B kan. Jadi kita boleh tulis macam ni juga. Tapi yang ni jarang sikit kita guna. Yang common yang ni lah. And then ada lagi satu type cara tulis ni. Extra ni cikgu bagi. Dia guna sudut tu dekat atas B macam ni pula. Tapi yang ni jarang lah. Cuma kalau jumpa, orang kata jangan confuse. Tu pun sebenarnya cara tulis angle juga. Alright. So itu penerangan permulaan kepada angle dengan lines. Okay. So next adalah macam mana kita nak estimate length of line segment using non-length of an object. Maksud kat sini kan, let's say kita nak cari kepanjangan sesuatu line. Contoh hari tu awak tak ada pembaris. Let's say lah tak ada pembaris. Tapi mungkin awak ada objek, any objek yang awak tahu panjang dia berapa. Biasanya kalau kita pernah tengok kan, orang zaman dulu-dulu, dia guna konsep panjang 1 jengkal, 2 jengkal. Sebab dia guna konsep estimation je sebenarnya. Dia mungkin guna, orang kata kepanjangan yang tangan tu antara panjang ibu jari dengan jari telunjuk. Berapa panjang kan, dia pun cakap, okay 1 jengkal. Kalau sampai 2 jengkal tangan dia, 2 lah kan. Itu konsep estimate. Sama je dengan ni. Let's say dalam contoh yang cikgu bagi ni, kita ada pemadam. Let's say awak ada pemadam kan. Then awak tahu pemadam awak panjang dia 4 cm. So let's say awak ada line segment A sampai B. Kita boleh letak. Dapat berapa pemadam. 2 complete. Lagi 1 dalam setengah. Jadi boleh estimate kepanjangan line segment tu adalah 6 cm. Kalau contohlah lebih sikit. Mungkin 5 cm. Depends kan. Itu kalau awak tahulah. Kalau tak tahu panjang, tak bolehlah convert kepada cm. Mungkin awak cakap panjang line segment saya 2 pemadam setengah cikgu. Cuma bila awak cakap 2 pemadam setengah kan. 2,5 pemadam. The problem is berapa sebenarnya panjang pemadam awak kan? Mungkin pemadam dia ni panjang 3 cm, pemadam ni 4. So macam tak sama lah. Jadi kalau kita tahu panjang yang sebenar untuk pemadam tu tak ada masalah. Okay. So to get the actual measurement of line segment, we use ruler. Guna pembaris lah. Nak ukur guna pembaris atau guna pita pengukur. Apa-apalah yang ada length unit of measurement. Macam-macam kan. Sekarang ni alat ada guna untuk ni. Even sekarang kalau smartphone pun, yang cikgu pernah perasan lah. Kalau contohnya iPhone, dia ada virtual ruler. Dia boleh ambil gambar kan. Ambil gambar kemudian dia letak satu point ke satu point lain. So dia boleh estimate berdasarkan virtual ruler tu. Okay, itu untuk length. And then macam mana pula kita nak estimate angle? So estimate angle ni usually we compare with obvious angle. Maksud angle-angle yang kita biasa nampak. Contohnya 90 degree and 180. So
ini adalah right angle ataupun 90 degree kan. Sudut 90 degree ni biasanya kita denote sebagai angle yang ada petak ni. So bila awak nampak petak tu, awak tahu automatic itu adalah right angle, so 90 degree. So any angles less than 90, so awak boleh estimate. Kalau nampak macam separuh mungkin 45. Okay, almost 90 mungkin awak boleh agak dalam 70, 80. So kita boleh boleh estimate angle based on sudut tu dekat mana. Bawah 90 ke, lebih 90, bawah 180 ke. Jadi boleh agak. Okay, but to get the actual measurement of angle, we must use protractor. Okay, so masing-masing bolehlah pastikan ada protractor. Boleh beli. Cuma sekarang ni COVID, kalau boleh, minta tolong adik-beradik yang lebih besar ataupun mak ayah lah. Mungkin kalau ada abang atau kakak yang atas 18 kan. Sebab bawah 18 ni susah sikit nak keluar rumah kan. Tengok kepada kawasan lah. Jadi minta tolong. Tapi siapa yang dah ada, baguslah. Ada orang je dah beli siap-siap. Orang panggil set geometri. Lagi bagus beli set geometri tu. Set geometri ni dalam tu akan ada protractor. Kemudian ada compasses, jangka lukis. So itu lebih baik sebab dalam topik ni kita akan guna basically dua tu. Satu ni protractor ni, satu lagi kita akan guna compasses ataupun jangka lukis lah bahasa Melayu. Okay, untuk tengok cara how to use protractor, awak boleh tengok dekat link ni. YouTube ni. HTTPS ni kan, nanti awak tengok lah. Cuma kita boleh juga tengok sekarang ni. Cikgu buka dulu link ni. So boleh tengok dulu ya macam mana je baca angle. Okay, kalau contoh awak nak lagi jelas, nanti awak tengok kemudian lah. Banyak kalau dekat YouTube cara-cara untuk guna protector. Senang je sebenarnya. Nak guna protector ni senang sahaja. Okay. So, kita sambung kita punya slide. Okay, so kita tengok pula. The angle of
line, the angle of a line ataupun kita kata angle pada straight line, and then a reflex angle, and then angle of a whole turn. Okay, so kita tengok. Okay, angle of a straight line, the summation of two angles on a straight line always 180. Okay, kalau awak nampak ada satu straight line, so then kita ada boleh buat sudut lah. Contohnya sudut ni kita tahu 50 degree. And then of course, another sudut ni mesti hasil tambah dia 180. Sebab kita tahu angle of whole turn, dekat sini pula angle of whole turn, kalau kita ada sudut yang pusing habis, kita pusing habis kan, dia adalah 360. Maka kalau separuh, straight line separuh. So bila separuh adalah 180. So kalau ada dua angle, kita tahu sudut penuh dia adalah 180. And then a reflex angle pula adalah angle yang mana melebihi 180 tetapi kurang daripada 360. Maksudnya angle tu awak tahu, dia tak straight line, dia lebih daripada straight line. Contohnya yang ni 240, 240 degree. Okay, tu angle pada line, reflex angle dengan whole turn. Maksudnya kita belajar angle yang 180, melebihi 180 dan 360. So kena ingatlah angle of straight line, reflex angle dengan angle of whole turn. Cikgu ada app satu tu, cikgu tengok dulu. Kat sini ke cikgu buka? Sekejap Oh, dia dah terhilang. Tak apalah. Okay. So ada apps tau, nama dia GeoGebra. Awak boleh tengok. Awak type je angles and line, nanti boleh nampak benda-benda ni. Alright. Cikgu ada set semalam tapi hilang pula. Okay, so kita sambung. Tak banyak pun hari ni. Penerangan dulu kepada angles and line ni. Okay, so kita tengok pula. What is properties of complementary angle, supplementary angles and conjugate angle. Kita nak tengok ciri-ciri apa yang dipanggil sebagai complementary and then supplementary and conjugate. Okay, supplementary ni ada kaitan dengan angle pada straight line. So we know that A plus B is 180. So we call this angle as supplementary angle. Bila contoh awak ada angle A is supplementary pada angle B. So kita tahu hasil tambah dua angle ni mesti 180. So kena ingat 180 hasil tambah 180 adalah supplementary. And then kita ada complementary. Complementary ni apa pula? Hasil tambah C dengan D adalah 90 darjah. Kalau kita ada sudut yang 90 darjah, dua angle tersebut mesti 90. Let's say kata C is complement to D. So kita tahu hasil tambah C dengan D adalah 90. And then kita ada conjugate angles. Conjugate pula hasil tambah the summation of two angle always 360. Yang contohnya ni. E ni besar. Kalau E ni tadi kita panggil dia sebagai reflex. Sebab dia more than 180 kan. And then F ni angle yang below 180. So kalau tambah dua ni kan dah jadi satu pusingan kan. Satu pusingan penuh. Maka kita panggil dia sebagai conjugate angles. Ataupun kita kata E conjugate to F. So kita tahu hasil tambah kedua-dua angle adalah 360. So kena ingat tiga ni je. Senang je. Mungkin kita ingat daripada yang 90 lah. 90 complementary, 180 supplementary, conjugate angles 360. So tak banyak. Siapa yang baru masuk? Tadi Eligius. Lambat masuk. Okay. Tak apa.
Okay, so kita tengok example ya. Explain whether each of the following statement is true or false. Okay, number 1, A. 60 degree is the complement of 30 degree. Okay, true or false? Yang A. First one. True or false? True, okay. So true ya, confirm tak ada salah. Okay, so yang pertama adalah true kan. Sebab kita tengok complementary. Complementary, the summation always 90 degree kan. Okay, so semua kata true. 3 orang lah. So yang lain pun cikgu anggap bersetuju lah. Jawapan dia true. Okay, so 1 to 5 is the supplement of 45 degree. Number 2, B. Betul tak? 125 supplement kepada 45. True or false? Kenapa dia false? Why it is false? Okay, awak kata false. Kenapa dia false? Okay, jawapan dia memang false. Tapi kenapa dia false? Okay, Sarah dah jawab. Sebab hasil tambah adalah 170. Bila kita tambah 125 dengan 45 ni 170. Kita tak ada properties. Hasil tambah 170. Okay, tepat sekali. Okay, nombor 3, C. 300 degree and 60 degree are conjugate angles. True or false? C. True. Okay. So yang ni kalau cikgu tanya kenapa, sebab hasil tambah 360 kan. So yang ni adalah true. Okay, next one. 142 degree and 38 degree are supplementary angles. True or false? D. Okay, Farish. Mungkin yang ni yang Farish, Siti Umairah dia jawab kan. True kan. Okay, yang D. True lah, of course kan. Alright. Everyone's correct. Okay. The last statement. Okay, sekarang the last statement. E. If angle A is the conjugate of angle B, then A is equal 360 degree minus B. It is true or false? E. Okay, betul ke salah? Okay, Sarah kata false. False. Hanif kata false. Okay, baca balik ya. If angle A is the conjugate of angle B, then A is equal 360 minus B. Okay, so ada yang kata true, ada yang kata false. Okay. So the correct answer is true. Kenapa yang ni true? Sebab kita kena faham ni, konsep ni tadi. Okay, conjugate angles. Kalau kita guna A dengan B lah. Kita guna A dengan B kan. A plus B is 360. Itu kita faham conjugate angles. So kita boleh gunakan yang kita belajar hari tu, algebra. Kita boleh pindah-pindah kan. So A is equal 360. B ni kita boleh pindah. So positif B pindah ke kanan. Dia akan jadi minus B. So dia kata if A is conjugate to B, so kita guna properties ni. Then A is equal 360 minus B. So benda ni adalah true statement. So yang betul Maisara dengan Haikal. So yang lain tak apa. So boleh faham tak kenapa yang E ni true sebenarnya? Sebab kita guna ni. Dekat sini kita dah application sikit lah. Kita dah apply. Kita dah relate kepada benda yang lama kita belajar. Kita boleh pindahkan dia. Okay, cikgu harap clear lah yang E. Kalau dia tak faham, boleh raise hand. Kalau tengok yang baru kan, boleh raise hand. Ada soalan, awak tekan.
Contoh macam Elijah tu kan, dia dah tekan. Boleh try. Tapi Elijah ada soalan ke? Nampak dia angkat tangan kan? Boleh angkat tangan. Kalau dah tak ada soalan, turunkan balik. Kalau tak, dia terus ada je angkat tangan tu. Elijah memang ada soalan ke? Sebab cikgu nampak masih angkat tangan. Kalau ada, boleh type. Boleh tanya dalam tu. Ataupun boleh cakap. Usually orang raise hand ni sama ada je nak type persoalan ataupun apa-apalah dia boleh nak mungkin bercakap pandangan dia ke. Mungkin dah tak ada kot. Tadi try kan. Alright, kalau tak ada, tak apa. Cikgu teruskan lah. Mungkin Eligius ni slow ke line dia ke apa kan. Alright, cikgu sambung Kalau Eligius ada soalan nanti boleh tanya. Okay, then kita tengok solving problem pula yang menggunakan konsep supplementary, complementary dengan conjugate ni. Okay, so tengok based on the diagram at the left side, given that 54 degree and P is complementary. So kita tahu 45 plus P ni nanti adalah 90 degree. And then P and Q are supplementary angle. Ni grammar salah ni cikgu ni. Sekejap Cikgu betulkan. Ni bukan is. Kat sini R. Okay. P and Q are supplementary angles. So kita tahu the summation of P and Q is 180. Beside that, kita tahu ni straight line. So kalau ni straight line, hasil tambah 2 ni adalah 180. And angles conjugate to R is 260. Okay, kita ada R and then 260 adalah conjugate angle. Maksudnya R campur the rest of angle adalah 360. Okay, find the value of P, Q, R and S. Okay, first one kita solve dulu P sebab senang. P ni dia kata complementary angle. So kita susun lah kan. P plus 54 is 90 degree. And then by using algebra kan, kita pindah-pindahkan tu semua. Then kita boleh dapat P is 36 degree. So tulislah P adalah 36 degree. So bila dalam exam, nilai yang awak dapat tu awak tulis balik atas diagram kan. On the diagram sebab memudahkan awak untuk cari sudut-sudut yang lain. Nak cari angle yang lain. Okay. So and then we got P and then we can find the value of Q. So P plus Q is 180 sebab supplementary angle kan. Then kita boleh cari Q. Q is 144. Kita pindahkan 36. Minus 36 left, minus 36 right and then dapatlah 144 degree. So kita dah dapat P dengan Q. Q kita boleh tulis. Sini 144. Okay, and then kita boleh cari R. Sebab apa? R dia dah bagi R is conjugate. So R plus 260 equal to 360. Then R kita dapat 100. So minus 260 left minus 260 right. Ataupun kita pindahkan lah kan. And then R is equal 100 degree. So R adalah 100 degree. And then kita dah ada RQP and angle 54 ni. Dan kita boleh cari S. Sebab apa? Kita guna konsep angle of the whole turn is 360. So 360 adalah the summation of R, S, 54, P and Q. So R dah ada 100. S the variable yang kita nak cari value, and then 54, P is 36, Q is 144. And then dapatlah nanti awak campur semua kan 3, 3, 4 and then pindahkan dapatlah S 26 degree. So senang je. Yang penting awak kena ingat angle of complementary, supplementary and conjugate. Right. Okay, kita try yang ni.
Okay, so kita tengok example. In the diagram, A and 46, okay, A and 46 is complementary angle. It is given that A and B pula is supplementary angles, and the angle conjugate to C and the rest of the angle adalah conjugate. The rest to 283. So calculate the value A, B, C and D. Okay, first one. Apa value A? Siapa boleh bagi jawapan? Apa value A? Step je nanti cikgu tunjuk lah. Kita cakap dulu untuk value A. What is the value of angle A? Okay, Hazel get 44. Sarah also 44. So orang lain sama tak? Bersetuju je. Okay, boleh try. Kalau ada calculator, tekan je calculator dulu kan. Okay, so 44 is the exact value. Is the accurate value. Sebab dia dah kata complementary kan. So complementary ni A plus 46 is equal 90 degree sebab complementary angle. And then we can get A which is 90 degree minus 46. Kita pindahkan 46 tu kan. That's why dapat 44 degree. So dah dapat A. So dah dapat A, kita boleh cari B. Okay, apa pula value B? What is the value of angle B? So A, kita dapat 44 degree. So boleh dapat B. Okay, Hazel, the first one, get the answer, 136. Orang lain boleh try dulu, betul tak? Bersetuju tak dengan jawapan Hazel? Okay, Sarah pun dapat. Orang lain dapat tak Okay, so yang B pun, sebabkan kita tahu dia adalah supplementary angle, so 44 degree plus B is equal 180. So to get B, we move 44 to the right. So 180 degree minus 44 degree. So we got 136. Yang ni nak kira manual boleh, nak kira pakai calculator boleh. Tapi guna calculator lah cepat sikit. Step tu kena buat. Tapi jawapan tu untuk percepatkan perkiraan, boleh guna calculator. Okay. Then C. What is the value of C? We know that C plus 283 degree adalah conjugate angle which is 360. And then what is the value of C? $77. Yes, Sarah. That's right, Sarah. 77. Okay. Stephanie also got. Okay. So betul lah jawapan dia 77. Okay, good work. Okay, so 360 minus 283 degree kan. That's why dapat 77. Okay, so boleh faham. Cikgu nampak lah. Boleh faham. Cikgu harap yang tak respon pun faham. Sebab kawan mungkin ada yang masih kurang jelas tapi nampak apa yang kawan buat kan dan apa yang cikgu tulis. So awak boleh dapat lah macam mana sebenarnya konsep-konsep complementary, supplementary dengan conjugate ni. Okay, last one D. What is the value of D?
Okay, anyone? 103. Is it 103? Cikgu sebenarnya tak kira lagi. Okay, cikgu dia kira lah. Minus 77 minus 46. Salah cikgu ya. Itulah cikgu rasa macam salah. Okay. Lagi satu kan, kadang-kadang usually the diagram draw is almost the exact value. So kalau kita tengok kan, this one is 46. This one agak kecil lah. So if you set 103 macam agak tak possible. So Hazel dah dapat. Hazel 57. Okay, that's the right answer. 57. Okay, untuk kira D ni ada dua cara. Cara yang paling mudah. Okay, we know that this is a straight line. So the summation of these three angles is 180. So 46 degree plus D plus 77 degree is equal 180. Then we know that D pula. Dah. D plus 46 plus 77 is 1 to 1. 1 to 3, 1 to 1. 1 to 3 is equal 180. And then D is equal 180 degree minus 1 to 3. That's why equal 57. So D is 57. Itu cara yang pertama. Kita tahu ni straight line, the summation 180 and then you get D. Ataupun you can use 360 pun boleh. So 360 kena tambah dengan B, A, 46, D and C equal 360. And then boleh cari D. Boleh guna dua-dua cara. Alright. That's all for today. So any question? Senyap. Senyap ni cikgu consider tak ada soalan lah. Okay. Kalau segan nak tanya nanti boleh PM cikgu. Kalau ada soalan. Okay. So latihan awak simple je kan. Find the missing angle. Ni guna konsep-konsep tadi je. Awak boleh cari angle-angle yang jenak. Okay. So tu sahaja nanti awak hantarlah dekat Google Classroom macam biasa. Right. So that's all for today. Wait a minute. Cikgu nak kena print screen. Sekejap ya. Okay, cikgu dah print screen. Okay. So thank you siapa yang hadir hari ni walaupun tak ramai kan. Supposedly lagi ramai. Tapi adalah dalam 20-20 orang. It's quite okay lah. Okay. Separuh. Thank you everyone. Stay safe lah. Jaga diri. Buat latihan terus lepas ni. Jangan tidur pula. Okay. Itu sahaja. Kalau tak ada soalan, you can left and do your exercise. Alright, welcome. Alright, sama-sama. Welcome.